Aduh. What do you think, Cik Zaid? Macam mana pada pandangan you? I think we are live now. No, belum lagi. Nampak something tadi? Broadcast is live tadi. I think you can start, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton-penonton di rumah? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan selamat daripada wabak COVID-19. Semalam saya berkesempatan berdialog bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham selama 3 jam dalam program anjuran Federation of Malaysia Business Association untuk bertanyakan situasi pandemik COVID-19 dan kepada semua dan mewakilkan semua usahawan dan peniaga. Nampaknya kita kena bersedia dengan simpanan sehingga bulan September atau Oktober sebelum kita boleh mula beroperasi sepenuhnya. Tetapi pada masa yang sama, Kementerian Kesihatan juga berkemungkinan akan membuka safety bubble ataupun green bubble untuk membolehkan kilang ataupun syarikat yang pekerja dah divaksinkan sepenuhnya untuk kembali beroperasi. Saya juga ingin mengingatkan semua supaya jangan lupa untuk mendaftar untuk vaksinasi. Sama-samalah kita membendung pandemik COVID-19 melalui vaksinasi. Penonton-penonton yang saya hormati, selamat datang ke satu lagi episod Apa Kata Pakar Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Nama saya Armin Banias Pahamin, saya host untuk malam ini. Bersama saya ada 3 tokoh panel yang mempunyai latar belakang yang amat berbeza. Kita ada bersama kita 3 tokoh tapi Profesor Madya Dr. Baharum belum lagi sempat masuk ke kita punya program. Jadi kita mulakan dahulu, saya perkenalkan dahulu saudara Muhammad Zahid Abdul Aziz. Encik Zahid merupakan timbalan pengerusi Gerakan Keadilan Monetari ataupun Movement for Monetary Justice Malaysia yang merupakan sebuah anggota NGO dalam gabungan antarabangsa International Movement for Monetary Reform yang memperjuangkan penarikan balik hak penciptaan wang oleh bank. Beliau mempunyai pengalaman 10 tahun di Bank Islam Malaysia, 3 tahun di Bank Islam Arab Saudi dan hampir 17 tahun sebagai perunding antarabangsa dalam Muamalat Islam dengan syarikatnya yang bernama Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd. Berbekalkan pengalaman lebih 30 tahun dalam industri muamalat Islam diganding dengan pengetahuan dalaman operasi bank, khususnya proses penciptaan wang oleh bank, dia memperjuangkan keadilan dalam sistem monetary negara dan dunia. Encik Zaid adalah pengarang 2 buah buku, The Forms of the Wave of the Sea, The Case for an Islamic Monetary System dan versi bahasa Malaysianya Umpama Buih di Lautan, Suatu Hujah untuk Pelaksanaan Sistem Monetary Islam. Pengalaman Encik Zaid memang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya nak ucapkan selamat khabar. Apa khabar Cik Zaid? Khabar baik, terima kasih Armin menjemput saya. Cik Zaid dah vaksin dah ke Cik Zaid? 2 kali Sinovac. Oh, dah complete dah complete 2 dos ya. Ada ambil gambar. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zaid kerana sudi meluangkan masa untuk bersama Gerakan Ekonomi Malaysia untuk membincangkan hala tuju dan masa depan tabung haji. Saya juga ingin memperkenalkan panel kita iaitu Naib Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang berusaha Encik Amir Hamzah Karim. Encik Amir Hamzah juga merangkap jawatan yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Negeri Sembilan. Beliau merupakan seorang pengantara bertauliah ataupun mediator Pusat Mediasi COVID-19 berkelulusan undang-undang daripada UKM. Encik Amir juga ialah pengasas Koperasi Usahawan Asas Teknologi ataupun KUAT. Beliau berpengalaman dalam bidang perniagaan daripada runcit hingga korporat lebih 30 tahun. Apa khabar Encik Amir? Encik Amir apa khabar? Tak dengar. Cik Amir, I think dia dah hang ke? Cik Amir?
Dia punya ni dah hang. Prof Baharum dah masuk ya? Dah, alhamdulillah. Okey, izinkan saya perkenalkan dahulu Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, seorang pensyarah kanan dan juga penyelidik di International Center for Education in Islamic Finance ataupun INSEF. Prof Baharum cenderung dalam bidang kajian semasa makroekonomi gunaan, khususnya berkaitan dengan ekonomi bayang atau shadow economy, jenayah, bencana alam. Beliau juga terlibat dengan agresifnya di dalam kajian dan di dalam projek kajian dan konsultasi bersama pihak swasta, agensi kerajaan, pihak perbankan, takaful serta agensi luar negara seperti Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia, Bank Dunia dan sebagainya. Beliau terlibat dengan kerangka polisi untuk value based intermediation atau VBI atau intermediary berasaskan nilai yang diguna pakai oleh bank-bank Islam di Malaysia. Antara projek untuk agensi kerajaan adalah projek Mereka Saya Platform berasaskan kewangan Islam untuk tenaga hijau untuk Kementerian Tenaga Hijau. Manakala pihak swasta termasuk CIMB Islamic, Maybank Islamic, Hong Leong Takaful, FWD Takaful, Dr. Baharum juga sering dirujuk oleh pihak media untuk mengulas keadaan ekonomi semasa, baik media cetak ataupun media elektronik. Beliau terlibat sebagai pembentang antarabangsa antaranya World Halal Conference pada tahun 2017 dan 2018 di Istanbul, Turki. Apa khabar Prof Baharum? Alhamdulillah, terima kasih Armin. Alhamdulillah. Salam Aidiladha. Salam Aidiladha. Prof dah vaksin dah Prof? Saya dah vaksin yang pertama, dos kedua insya-Allah minggu depan. Alhamdulillah. Eloklah kita semua kena dan harus kita sentiasa daftar dan juga ambil vaksin. Penonton-penonton yang saya hormati, pada malam ini kita ada 3 wakil dari berbagai latar belakang. Kita ada Prof Baharum, seorang penyelidik dan seorang akademik yang berpengalaman dalam kewangan Islam. Kita ada Encik Zaid yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam ekosistem perbankan Islam dan Encik Amir daripada NGO Melayu yang terunggul di Malaysia. Izinkan saya memberi sedikit kronologi ringkas berkenaan dengan tabung haji ini. Pada 18 Julai, Menteri Kewangan memaklumkan keputusan kerajaan untuk meletakkan tabung haji di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia. Pada 20 Julai, Parti Pejuang mengeluarkan kenyataan menolak tindakan tersebut dengan mengambil pendekatan lantikan politiklah yang menyebabkan tabung haji bermasalah dan menggesa supaya kerajaan menilai semua lantikan ahli politik. Pada 20 Julai juga, 26 NGO membantah keputusan Menteri Kewangan dan gesa gantung keputusan untuk meletakkan tabung haji di bawah Bank Negara. Pada 21 Julai, Pemuda UMNO Dr. Ashraf Dasuki memberi 5 cadangan penambahbaikan tabung haji termasuk membebaskannya daripada pengaruh politik. Pada 22 Julai, Presiden Parti Keadilan Rakyat Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengeluarkan kenyataan tidak bersetuju dengan tindakan Menteri Kewangan. Pada 22 Julai, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan satu kenyataan penjelasan dan mengatakan sifat asal tabung haji dan pengurusan kewangan berasaskan syariah tetap tidak berubah. Kronologi di atas saya ambil secara rambang sahaja daripada Google Search dan mungkin tertinggal kenyataan bantahan daripada pihak-pihak lain. Tetapi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan Pergerakan Keadilan Monetary Malaysia ataupun MMJ yang ada bersama kita pada malam ini adalah salah satu dari NGO pertama yang mengeluarkan kenyataan tidak bersetuju dengan tindakan Menteri Kewangan untuk meletakkan tabung haji di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia. Jadi soalan pertama saya kepada Encik Amir Hamzah daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, apakah pendapat saudara Amir terhadap kenyataan susulan dari Kementerian Kewangan? Adakah penjelasan tersebut memadai untuk Dewan Perniagaan menerima tindakan Menteri Kewangan untuk meletakkan tabung haji di bawah Bank Negara Malaysia? Silakan Encik Amir. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Amir, Encik Saidi dan Profesor. Waalaikumsalam. Okay. Dan juga para penonton pada malam ni. Bagi pihak Dewan, seperti mana yang kita telah keluarkan kenyataan akhbar kita,
kita memang tak bersetuju. Sebenarnya kita membantah sama sekali ya, tindakan untuk meletakkan tabungan haji di bawah Bank Negara. Dan juga pada masa yang sama juga untuk pengetahuan tuan-tuan, kita juga melihat kenyataan yang dikeluarkan pada hari semalam ya. Dia ini lebih menjurus kepada kenyataan bahawa berkaitan dengan kecairan 82 bilion yang akan memberi himpitan dan sebagainya. Dan kita faham perkara ini telah pun mula ditangani oleh lembaga dan juga dalam proses perundangan yang sedang dilakukan. Jadi kenapa perlu dilakukan pada saat ini bila mana sebelumnya kerajaan telah pun menyatakan bahawa Timbalan Perdana Menteri telah menyatakan bahawa tabung haji akan dibuat RCI. Ya, gesaan untuk RCI ini telah pun dibuat. Dan kemudian telah menerima bahawa RCI akan dilaksanakan. Kita juga melihat kenyataan yang dikeluarkan pada hari semalam ya. Dia ini lebih fokuskan RCI. Ya, gesaan. Okey. Jadi persoalan yang timbul adalah kenapa lepas tu 2-3 hari kenyataan yang sama berlainan pula datang daripada Menteri Kewangan yang terus mengatakan bahawa ya kita akan letak dia di bawah purview Bank Negara. Jadi nampak sangat bahawa macam ada seolah ketidak satu tindakan yang betul-betul menampakkan kepincangan dari segi pentadbiran dan pengurusan itu sendiri di peringkat kerajaan. Belum lagi kita tengok kepada tabung haji lah. Dan saya rasa apa yang berlaku di tabung haji sejak daripada zaman yang seperti mana yang dibawa oleh pemerintah sebelum ni dan sehingga hari ini, tindakan-tindakan yang dilakukan seterusnya itu perlulah diambil tindakan sewajarnya. Dan pada hemat kami, tindakan yang nak dilakukan sekarang, sebab itu dalam kenyataan akhbar kita nyatakan stop dulu, berhenti sekejap, tangguh dulu sehingga RCI habis. Tapi nampak sangat bahawa seolah-olah Kementerian Kewangan pada renggan 7 menyatakan bahawa BNM pada waktu ini sementara menunggu selesai RCI adalah tertumpu hanya kepada pengambilan deposit serta pengurusan risiko tentang kecairan. Tahun dan Kewangan adakah kerana pada zaman kita sekarang dapat COVID ni, ya, pandemik yang sedang berluas-luasa ni, mereka mengeluarkan deposit dengan begitu banyak sekali daripada tabung haji. Ada tak statistik ini yang dikeluarkan ataupun dinyatakan secara umum? Berapakah jumlah pengeluaran yang telah berlaku sepanjang 19 bulan kita berada dalam COVID ini? Itu tidak dinyatakan sama sekali. Jadi seolah-olah kementerian ataupun kerajaan hari ini tidak telus dalam sesuatu tindakan mereka dan tidak konsisten. Sekejap RCI, kemudian pula kata okey tak payah tunggu RCI, kita masuk dulu Bank Negara. Tujuan dia untuk memastikan kecairan. Adakah sebelum ini tidak ada permasalahan kecairan kepada sistem monetary negara sebelum ni? Itu persoalan yang perlu kita jawab dan kita lihat sama ada mereka bersedia untuk menjawab dan menjadi telus kepada kita. Itu buat masa ini sekarang. Baik, terima kasih Cik Amir. Boleh saya minta Cik Muhammad Zaid untuk mengulas sedikit berkenaan dengan penjelasan daripada Kementerian Kewangan dan juga Cik Zaid kalau boleh ulaskan juga kita, sebab ramai kan Cik Zaid, ramai yang risaukan wang dan dana pendeposit tabung haji ni mungkin telah lesap ataupun telah digunakan oleh kerajaan dan dengan cara meletakkan di bawah Bank Negara ini mungkin kerajaan nak lari daripada bagi jaminan kerana tabung haji letak di bawah, bila tabung haji masuk di bawah Bank Negara, pendeposit dijamin melalui PIDM dan bukan melalui kerajaan. Boleh Cik Zaid ulaskan sedikit? Okey, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Terima kasih Armin dan selamat petang, selamat evening, good evening kepada Prof, kawan lama kita dan semua orang dan sahabat-sahabat kita di alam maya. Ya, Armin, bila you
focus on the deposit, then it ties me down a bit. Kalau boleh saya akan sentuh tu juga, tapi kalau boleh saya nak sentuh saya menyeluruh dululah ya, kalau diperlukan. Saya akan mula dengan rumusan. A bit different. I shall begin the conclusion. Rumusan kami ialah tabung haji sebenarnya ialah satu entity equity ya, macam Sime Darby. Jadi nak letakkan tabung haji bawah bank negara ni seolah-olah kita pergi kepada Sime Darby, kita kata awak sekarang bawah kawalan bank negara. Jadi memang tak cucuk, memang tak sesuai lah ya. Kalau boleh Armin, saya nak go through very quickly di kenyataan kewangan dari Kementerian Kewangan ya. Boleh. Yang pertama yang keluarkan pada 22 Julai 2021. Yang pertama mereka mengatakan ialah ini satu solusi interim ya, dan tidak akan mengubah sifat asal tabung haji sebagai agensi unggul khususnya dalam pengurusan jemaah haji bagi menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya rasa tak ada siapa risau about tu kot. That one is it's a non-issue lah ya. Yang dirisaunya ialah berkaitan the other part of tabung haji, the keuangan ya. Yang kita paling risau ialah bank negara mencorak tabung haji menjadi lagi satu institusi kewangan Islam yang menjuari hutang ya. Selama ni we have to separate the concept from the governance. The governance tabung haji ni memang dah teruk lah ya. Dia ambil kesempatan oleh ahli politik. Tapi the konsep dia tu memang cantik ya. Saya ada masa saya setahun jagung pengurus Bank Islam tahun 1996. Saya dijemput untuk membentang getah kerja di Dubai. I think was the first Islamic conference lah. Dan saya buat kenyataan bahawa Bank Islam pertama di Malaysia bukan Bank Islam Malaysia Berhad. Ya, jadi hadirin terkejut siapa dia agaknya kalau bukan Bank Islam. Jadi saya mengatakan bahawa Bank Islam pertama di Malaysia ialah tabung haji. Ya. Sebab kalau kita kaji model kita bincang governance kemudian kalau kita bincang model dia mengambil wang masa dululah di atas konsep mudarabah ataupun konsep wadi'ah yad dan mana, basically profit sharing lah. Lepas tu dia melabur dalam kilang sabun, ladang kelapa sawit atas dasar musyarakah, profit and loss sharing. That is the sort of Islamic bank that we're looking for. Jadi kalaulah kita nak letak dia bawah satu institusi yang memang pakar mengelolai bank riba, satu institusi yang pakar mengelolai institusi yang perniagaan dia ialah hutang. Jadi kita sangat risau dia akan ubah the business model of tabung haji daripada an equity-based organisation to become another debt-based organisation. Ya. Jadi di sini ada disebut dalam pembukaan Kementerian Kewangan ini dia kata patuh syariah. Yang tu bab patuh syariah tu saya rasa kita buat close session lah ya. Saya rasa tak elok kita bincang secara umum macam ni. So basically basically it is the side effect, kesan sampingan yang kita risau sangat ya. Kalau nak risau di kehilangan deposit lah, estate pun dah 82 bilion. And then I rasa dia punya pelaburan tu dalam ladang kelapa sawit, ladang kilang sabun. And the other point the government must realise ya, tabung haji bukannya, it's not a money creator. Dia bukanlah macam bank biasa, kita perlu jaga sebab bank biasa ni saya nak bagi tahu duit tak ada Armin. There's no money inside there. So they need to maintain the confidence because they create money every time they give a new loan. But the investment model of tabung haji is completely opposite from the bank. So memang tidak sesuai langsung lah letak bawah bank negara. Let us think about how Sime Darby is governed. Let us think about how equity institutions are governed. That is the answer for tabung haji, not bank negara. Ya, terima kasih. Terima kasih Cik Zaid. Berkenaan dengan pendeposit tu ramai yang bertanya. Ya, that is a very valid worry. Tapi saya nak kemukakan satu pandangan yang mungkin mengejutkan jugalah.
di MMJ itu kami ada satu lagi exco nama Profesor Nazari, ya. Dia mencadangkan garanti ini dia tarik keluar, dia tarik balik out of tabung haji, because sebenarnya it cannot be a very Islamic organisation where you profit share and at the same time you give a guarantee, ya. Jadi garanti ini kita faham zaman 1959, tahun 1959, Profesor Engku Aziz nak cuba yakinkan orang kampung untuk grown value time. Saya rasa tidak ada masalah lah. Saya rasa pendeposit tabung haji tidak perlu risau. Cik Zaid, we are breaking up. Kalau kita cairkan semua aset tabung haji, Cik Zaid terputus. Cik Zaid, tak dengar Cik Zaid. Tak apa, kita teruskan dulu dengan soalan ketiga, iaitu kepada Profesor Baharom. Prof, you are there? Yes, I'm here. Okay. Prof, Cik Zaid. Sekarang dengar tak? Okey, sekarang dengar. Okay, Jadi, I just make one point lah, ya, one point je. Aset tabung haji itu, kalaulah kita cairkan dan kita jualkan, saya rasa berganda-ganda deposit. Cik Zaid terputus balik Cik Zaid. Saya rasa kena kita teruskan dengan soalan ketiga, Profesor Baharom. Prof, secara umumnya adakah wujud keperluan untuk meletakkan tabung haji di bawah ban negara Malaysia? Dan kenapa dan bagaimana tabung haji boleh mendapat manfaat daripada langkah ini? Dengan soalan yang sama, saya nak tanya, tak adakah agensi lain selain daripada ban negara yang boleh mengawal selia tabung haji? Silakan Prof. Okey, terima kasih Saudara Armin. Yang saya hormati Tuan Zahid, yang saya hormati Saudara Amir Hamzah. Saya nak ambil a few steps belakang dulu Saudara Armin. Ya, kita boleh. harus kembali kepada sejarah kenapa tabung haji diwujudkan. Tabung haji diwujudkan pada asalnya adalah untuk membolehkan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Apabila Prof Engku Aziz pada masa itu dia melihat orang nak pergi haji terpaksa jual kambing, jual lembu, gadai tanah, jual emas, maka Profesor Engku Aziz wujudkan model ini untuk membuat tabungan. Asas tabung haji menabung sekadar mencukupi, membolehkan kita mengerjakan haji. So kalau kita ikut keadaan sekarang ni, kalau kos haji RM15,000 tambah untuk keperluan semasa RM5,000, RM20,000 kalau cukup, boleh pergi haji. Tetapi dalam evolusi, dalam perkembangan masa, perkembangan zaman, apabila tabung haji mula membayar dividen yang agak atraktif, iaitu lebih tinggi daripada yang diberikan oleh bank-bank Islam yang lain, maka dia menjadi satu alternatif. Satu alternatif yang kita panggil syariah compliant. Jadi orang mula dah keluarkan duit daripada bank Islam, bank-bank Islam yang lain, dia parking dekat tabung haji. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat tabungan bernilai 82 bilion sekarang ini, kebanyakan mereka ini adalah menyimpan untuk menabung dan mengharapkan pulangan. Ini satu fakta. So tabung haji memang dia bukan bank. Apabila kita menyebut bank, bank adalah intermediary. Bank dia ada dua fungsi. Satu, dia menabung daripada unit surplus, unit yang mempunyai lebihan wang menabung, dan bank membuat perniagaan dengan memberi pembiayaan atau pinjaman. Tapi tabung haji bukan. Tabung haji dia hanya bahagian depan sahaja, iaitu sebagai agensi tabungan. Tetapi untuk dia menghidupkan duit itu, dia melakukan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Dia mempunyai undang-undang tubuh dia tersendiri. Tabung haji bukanlah institusi yang pertama yang mempunyai undang tubuh sendiri yang diletakkan di bawah bank negara. Kita pernah mempunyai bank rakyat, mempunyai undang-undang tubuh sendiri. Kita mempunyai bank simpanan nasional, mempunyai aktanya tersendiri. Tetapi diletak di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia. So persoalan yang pertama, kenapa dia diletakkan di bawah Bank Negara Malaysia? Agak jelas kalau kita lihat apa yang dilaporkan
untuk kawal selia. Maksudnya bank negara tidak akan mengganggu gugat operasi tabung haji mahupun fungsi tabung haji mahupun model perniagaan tabung haji. Kita harus ingat, tabung haji institusi tabungan tetapi tidak berada di bawah bank negara. Kalau di bawah bank negara, bank-bank di luar sana, bank-bank perdagangan dan sebagainya, apabila berlaku deposit yang kita kata luar biasa, 300,000, 400,000, 500,000, maka ini akan trigger red flag. Kita panggil STR, Suspicious Transaction Record. Maka bank negara akan masuk dan bank negara akan memastikan dari sumber mana duit ini diperolehi. Ini adalah untuk demi kita panggil amlafat ataupun Anti Money Laundering Terrorist Financing Act. Tapi di dalam tabung haji, sebab tabung haji tidak berada di bawah bank negara, maka ini tidak. Maksudnya boleh berlaku transaksi deposit berlebihan 300,000, setengah juta, 1 juta, dia tidak akan trigger apa-apa. Jadi kalau saya melihat dari sudut positif, integriti, ketelusan, kita tidak mahu tabung haji menjadi mangsa fitnah. Kita tidak mahu tabung haji dikabarkan atau dianggap sebagai tempat mencuci wang haram ataupun di mana wang-wang yang tidak sah dimasukkan. Jadi ini salah satu advantage kalau kita letakkan di bawah bank negara, maka kawal selia duit masuk, keabsahan duit itu, sumber duit itu akan lebih terjaga. Saya melihat ramai yang mengomen, mengatakan Akta 223 meletakkan, dan saya tak faham apa yang diragui, apa yang menggusarkan. Akta 223 hanya mengatakan bahawa Menteri Kewangan dia boleh meletakkan institusi kewangan Islam itu di bawah seliaan bank negara. Namun kalau kita lihat kepada IFSA ataupun Islamic Finance Services Act ataupun Akta Perkhidmatan Perbankan Islam, agak jelas di situ di mana dia memberikan layanan berbeza. Layanan berbeza terhadap bank, layanan berbeza terhadap takaful, layanan berbeza terhadap pertukaran wang dan sebagainya. So apa yang saya lihat dan apa yang dipertuturkan dan apa yang dilaporkan adalah demi untuk ketelusan, demi untuk integriti dan demi untuk memastikan kelancaran dan kita menaikkan ketelusan tabung haji sebagai satu institusi yang kita sayangi, institusi yang kita amat hormati dan institusi yang telah menjalankan dan memberikan banyak manfaat kepada umat Islam. Saya balik kepada Tuan Zahid sebut tadi, bank negara dia terlibat dengan riba. Kita harus ingat di dalam bank negara kita mempunyai apa yang kita panggil Jabatan Perbankan Islam dan Takaful. Kita juga harus ingat bahawa perjalanan atau evolusi kita di dalam perbankan Islam itu sendiri merupakan satu perjalanan yang panjang. Daripada bank Islam yang pertama ditubuhkan dan sudah tentu kontrak-kontrak juga kontrak-kontrak yang dijalankan, berlaku pembaharuan, berlaku perubahan. Kita bukan kata sistem perbankan Islam sekarang ni perfect, tetapi kita kata dia mengalami satu evolusi penambahbaikan. So kalau kita lihat, tetapi kat sini Kementerian Kewangan harus juga bertanggungjawab mengeluarkan kita panggil statement-statement yang kurang masak. Sepatutnya mereka harus sensitif sebelum mengeluarkan arahan ini atau mengeluarkan keputusan ini, dia haruslah disertakan dengan penerangan serba lanjut mengatakan bahawasanya mulai hari ini kita akan meletakkan di bawah kawal selia bank negara. Apa yang akan berada di bawah kawal selia bank negara adalah bahagian tabungan. Apa yang di luar kawal selia bank negara, model perniagaan. So Kementerian Kewangan atau Menteri Kewangan Tengku Zafrul harus memberikan penerangan yang detail. Bukannya mengeluarkan statement hari ini satu, besok keluar statement lagi satu, sekejap dia kata masuk bawah bank negara, kejap kata interim. Ini yang orang jadi keliru, Saudara Armin. So bagi saya, dia harus memberikan kenyataan yang tepat, yang padat, yang betul-betul telah dibincangkan dan dia harus menggariskan parameter.
Parameter ini berada di bawah bank negara iaitu tabungan dan sebagainya. Saya pasti ada juga di luar sana akan agak tertanya-tanya sebab kalau di bank kita mempunyai PIDM iaitu mempunyai had hingga satu limit, tetapi tabung haji dijamin tak ada had. So mungkin mereka tertanya bagaimana bila masuk bawah negara adakah akan mempunyai had 250? Ini kat sinilah kita kata tanggungjawab Kementerian Kewangan untuk memberi penerangan yang selanjutnya. So balik kepada tadi juga Saudara Armin, sedikit lagi saya nak tambah, ada juga yang kata kenapa bank negara, kenapa bukan Suruhanjaya Security, bukan Security Commission. Tabung haji adalah institusi tabungan. Dia mengutip deposit dan depositnya adalah 80 bilion ke atas, dan deposit ini juga kita harus faham dia boleh memberikan systemic risk kepada keseluruhan sistem perbankan itu. Jadi kat sini saya kata apa yang harus kita lakukan sekarang atau apa yang harus dilakukan oleh Tengku Zafrul adalah keluarkan dengan kenyataan Bank Negara Malaysia akan menyelia. Ini adalah bidang-bidang yang Bank Negara Malaysia mempunyai tanggungjawab dan bidang selia. Sebagai contoh macam saya kata tadi, amlafat dan sebagainya. Ini adalah model perniagaan tabung haji yang Bank Negara tidak akan usik. Seperti mana iaitu memberikan perkhidmatan yang sebaiknya untuk penabung-penabung tabung haji. Bagi saya, it's a win-win situation. Tabung haji akan kekal sebagai satu institusi yang berintegriti, malah kita akan tambah lagi integriti sekarang di mana tabung haji itu boleh dikatakan disanitize ataupun dibersihkan ataupun kita pastikan keabsahannya. So, saya berhenti kat situ dulu, Saudara Armin. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Bahrom. Saya tertarik dengan ulasan Prof Bahrom berkenaan dengan AMLA tu, tapi sebenarnya adakah itu isu utama yang nak meletakkan tabung haji di bawah bank negara? Sebab isu AMLA ni tak pernah timbul pun masalah di tabung haji. Masalah yang timbul di tabung haji ialah masalah penyelewengan dana. Itu yang jadi masalah besar kan. Jadi saya minta Encik Zaid, kalau Encik Zaid boleh bagi maklum balas terhadap apa yang Profesor Bahrom maklumkan tadi, dan juga kalau Cik Zaid boleh bagi pendapat sedikit tindakan meletakkan tabung haji di bawah bank negara ini, adakah ia menjejaskan fungsi asal ataupun hala tuju tabung haji? Sebabnya kita semua sedia maklum yang salah satu daripada matlamat yang paling penting sekali dalam tabung haji ini ialah untuk dia memperkasakan ekonomi Melayu Islam. Jadi bila masuk di bawah bank negara ni, dia punya seperti yang Prof Madia beritahu tadi, dia punya aktiviti sebuah bank ialah dengan mengambil deposit dan memberi pinjaman. Itu cara dia orang buat kan. Tapi tabung haji pula berbeza daripada bank. Boleh Cik Zaid tolong ulaskan sedikit bagi pendapat? Terima kasih. Terima kasih Armin dan terima kasih Profesor. Sebenarnya kita nak bincang ni, kita kena beri landasan lah. Adakah kita berbincang dalam kotak ataupun kita dibenar pergi ke luar kotak? Kalau nak bincang dalam kotak tu kita serah pada Amir Hamzah lah, dia pakar undang-undang kan. Tapi kalau kita bincang reform, then we must be allowed to move outside the box. We must not be ruled by the existing law. Dari segi apa tu AMLA tu, I think itu perkara yang saya nak cerita dari segi orang yang pernah bekerja dengan bank lah selama 20 tahun ni. AMLA ni tak ada benda. Any institution can do it basically ya. Kalau dari segi deposit masuk tabung haji tu, saya rasa pegawai tabung haji dan manager tabung haji pun boleh check ya, sama ada ia dari segi wang haram atau tidak ya. Dan yang kedua apa tu, Prof Bahrom kata kita nak jaga deposit. Ini yang kami risau sangat ni. Sebab nak jaga deposit lah kami risau ni, sebab bila bank negara nak jaga deposit tu tak hilang, dia sentuh tang financing tu. Daripada tabung haji melabur sabun apa semua, dia kata tak boleh. Tabung haji 95% wang kerajaan. Dah jadi benda lain. That's what we worry about. That's what we worry about. So sebenarnya why are we discussing about the solution? Why are we discussing about bank negara as a solution? Well, we should be focusing how to improve the governance of tabung haji.
Dia banyak cara lain. Dia contoh dia tadi saya dalam kepala saya tabung haji ni ialah equity. Equity ni harus pergi kepada SC Bursa Malaysia ataupun and then mengapa tidak kita letak ia di bawah jawatan kuasa parlimen yang terdiri daripada orang Islam? Mengapa terus kena pergi ke Bank Negara? Bank Negara ni saya sebagai reformist monetary saya tak nak sangat bercerita tentang Bank Negara ni, tapi since I'm forced to, I will tell you lah what is Bank Negara. Dia menerima arahan daripada Bank of International Settlements daripada Switzerland, Basel, Switzerland. And then in 1897, Basel was also the birthplace of the world Zionist movement. So basically saya nak bercerita sikit. Boleh ke Armin saya bercerita sikit ni? Amin. Boleh sila. I hope I don't go out of topic lah. Okay, pada tahun 1990, 5 bank owners in Malaysia, in USA sedar bahawa mereka boleh memberi pinjaman out of thin air. They create the money. So what they wanted to do was they want to create a bank negara in America called the Federal Reserve yang dimiliki oleh swasta. That's what they do. So on the Christmas Eve of 1910, they tabled the Federal Reserve Act in Congress. Semasa tu tidak ada orang pun. Maka lulus satu bank negara Amerika, satu bank negara yang dimiliki oleh swasta. Tak pernah kita dengar. Alright. So what that means is they managed to control America. Now the next thing is they want to control the world. And they did that by taking over Bank of International Settlements. Lembaga pengarah asal Bank of International Settlement, kalau kita buat kajian, ialah 2 Governor Bank of Israel and 3 Governors of the Federal Reserve. Jadi dia orang ni basically what they want is for the whole world to make sure that this fraudulent system is carried out throughout the world. They want to make sure that money is created by private banks. Jadi governor kita semua pergi, bila kita balik dan kita amalkan Cik Zaid, you're breaking up balik, Cik Zaid. Okay, tak apa, kita teruskan. Saudara Amir, mungkin Saudara Amir nak komen sedikit berkenaan dengan hala tuju tabung haji. Berhubung dengan kaitan sama ada patut bawa bank negara ke patut bawah mana-mana pun, bagi saya, pendapat saya lah, kita lihat kepada sejarah. Tadi Profesor bawa kepada sejarah. Pada tahun 1959 dan seterusnya 95 dan sebagainya itu, kalau kita lihat gerakan yang dibawa oleh Ungku Aziz sebenarnya adalah merupakan gerakan koperasi. Sebenarnya kalau you tengok format business model tabung haji ialah business model koperasi. So koperasi menerima deposit, kemudian dia membuatkan sesuatu, dia punya asas koperasi ialah memberikan manfaat kepada anggotanya. So dalam erti kata sini tabung haji sebenarnya mendapatkan deposit atau mendapatkan, saya tak panggil deposit lah, sebab deposit ni memberi connotation yang berbeza. Sebenarnya memberikan tabungan, kita masuk tabung, kemudian tabung ini kemudian adanya digunakan sedikit untuk buat pelaburan dengan tujuan supaya pelaburan tadi dapat membantu penabung-penabung ni dapat tambahan laba dari pelaburan tu untuk digunakan sebagai untuk mereka pergi haji ni dengan cepat, satu. Kemudian nilai ambang yang diperlukan untuk pergi haji itu dapat diperolehi. So itu adalah bisnes modelnya, dan bisnes model itu adalah berdasarkan bisnes model koperasi. Kemudian pada tahun seterusnya sehinggalah ianya diperbadankan secara betul di bawah akta yang kita katakan tadi, yang kita duk bincang ni tadi. Kemudian kita lihat perubahan-perubahan tersebut apabila semakin banyak deposit berlaku, maka banyak lagi pelaburan yang dilaksanakan. Maka lebih banyak lagi pulangan yang dapat diberikan dalam erti kata kepada penabung. Dan pada masa yang sama juga kita seringkali dengar semasa program haji kita keluarkan subsidi. Sebenarnya bukan subsidi pun. Itu bukan subsidi daripada duit kerajaan. Sebenarnya adalah duit penabung sendiri, laba daripada pelaburan yang dilaksanakan, dan mereka itu digunakan sebagai tambahan untuk membantu mereka. Sebab itulah objektif sebenar kenapa tabung haji diwujudkan. Dulu nama dia kumpulan simpanan wang haji, tak silap saya. Jadi kalau kita faham perkara ni,
Dan pada masa sekarang pula, isu yang ditimbulkan ialah apabila berlaku banyak penyelewengan dari segi pelaburan tadi, sebab kita ada banyak duit, kemudian berlaku banyak penyelewengan. Dan soalan yang ditimbulkan sama ada bagaimana kita nak mengatasi penyelewengan ni. Jadi adakah kita perlu menukar model dia atau kita meletakkan dia sebagai macam mana? Itu persoalan pokok yang perlu kita lihat. Kalau kita lihat dalam arti kata yang seperti macam Prof tadi cakap, okey, kita nak lihat Tengku Zafrul kata, Menteri Kewangan kata kita rujuklah di bawah dua-dua supaya kita boleh melihat seliaan di bawah institusi bank negara dapat menyelia dengan lebih baik. Soalan pokok yang perlu kita lihat juga seperti mana saudara Zahid cakap tadi, kalau kita lihat kepada bank negara itu sendiri, Akta Bank Negara, kalau kita lihat sendiri Akta Bank Negara, dekat bahagian melihat dari segi Monetary Policy Committee dia lah. Okay? Apa yang dilakukan dan juga di bawah Section 222, 3 tak silap saya. Saya tengok balik nota saya, di bawah Section 223, setelah rujukan itu dibuat dan kuasa-kuasa Menteri Kewangan, apa yang perlu dilakukan berdasarkan kepada rekomendasi Bank Negara, amat luas. Dia boleh menukar sama sekali struktur tabung haji itu sendiri. Jadi sepatutnya pendekatan yang patut dibuat, saya bersetuju dengan pendapat Profesor, kaedah yang patutnya dia sepatutnya adanya perbincangan. Sebab tu kita kata kenapa tidak tunggu RCI. Because bila dalam RCI tadi, perkara-perkara ini dikupas dan dilihat dan bagaimana ini dilakukan. Dan pada masa yang sama, di dalam waktu darurat ini, kan, kerajaan boleh impose saja new regulatory method ke dalam Akta Tabung Haji. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu paling senang. Itu paling senang. Sebab ni kita dalam darurat, mereka boleh menukar akta tersebut dengan memasukkan faktor-faktor berkaitan tambah baik. Penekanan tambah baik. Monetary policy dan sebagainya. Ini tadi. So dengan penambahan-penambahan begini dalam akta semasa tak perlu bawa ke parlimen sebab di bawah darurat, tak perlu bawa ke parlimen. Dan perubahan-perubahan ini terus boleh digunakan untuk mengawal tabung haji ni tadi. Yang tak perlu kita rujuk kepada Bank Negara. Sebab dia dua different. Bagi saya kalau kita lihat Akta Bank Negara, lihat kepada komposisi badan itu sendiri. Komposisi badan. Bank Negara diasaskan dengan 100 juta. Kalau lihat kepada Akta Bank Negara, dia je dibuat dengan modal sebanyak 100 juta. Kalau kita tanya balik, bank tabung haji tidak diasaskan berdasarkan kepada jumlah sebahagian modal asasnya. Jadi bermaksud, bagaimana satu body yang lain yang asasnya mempunyai asas seperti korporat orang yang berniaga, pada masa sama jadi regulator kepada dirinya, regulator kepada dalam industri keseluruhannya, dan kemudian mencadangkan sesuatu yang untuk dilakukan. Sebenarnya komposisi ni kita kena tarik keluar balik. Ini sepatutnya kerja-kerja kerajaan. Kerja-kerja kerajaan. Regulatory ni kerja kerajaan. Bukan diswastakan. Dan kenapa kita mesti ikut kembali kepada kesilapan yang kita lakukan pada tahun 65, 58 dahulu. Kita perlu faham Jadi kalau kita kata kita nak reset ekonomi, dari pandangan saya ialah kita nak kisah pasal reset ekonomi, kita lihat balik kepada asas kita dulu. So asas Bank Negara tu tahun 58 tu apa? Kemudian dilakukan pindaan seterusnya pindaan yang terkini. Sehingga pindaan terbaru pada tahun 2020. Apa yang mereka lakukan? Dan setakat mana keberkesanan mereka membuat kawalan. Kita lihat sendiri dalam kes SRC contohnya. Tidakkah itu di bawah betul-betul purview Bank Negara? Kes 1MDB itu bawah purview Bank Negara. Maksudnya di sini, kalau penyelewengan nak berlaku, ia tetap boleh berlaku. Macam mana pun kita buat. Yang pentingnya integriti. Seperti Prof katalah tadi, kita cerita pasal integriti. Jadi konsep integriti ini patut dimasuk di dalam akta itu sendiri. Dan saya tidak nampak kesusahan untuk buat itu pada masa sekarang. Sebab sekarang adalah masa terbaik. Keadaan darurat, tidak perlu buat paper ke kabinet, bacaan pertama, bacaan kedua dan seterusnya. Dan perkara yang kata nak impose pasal AMLA dan sebagainya, itu telah pun dilakukan kepada semua institusi. Malah tabung haji pun terlibat.
Walaupun dia tidak dalam erti kata purview bank negara, sebab itu adalah merupakan tanggungjawab yang telah dibuat kepada semua institusi yang menerima pinjaman deposit ataupun menerima duit, perlu merekodkan atau memberikan sekiranya ada transaksi yang abnormality, perlu melaporkan kepada bank negara. Bukan hanya perlu kita jadi bank, peguam pun kena, syarikat audit pun kena. Tak perlu jadi bank. Jadi sebenarnya perkara-perkara pokok yang kita nak bincangkan kat di sini pada pandangan saya, Cik Amrin, ialah sebenarnya kita lihat bagaimana untuk memperbaiki. Adakah bisnes model yang ada pada asasnya dulu, iaitu seperti koperasi, itu telah berkembang, maju, sehingga kita terlupa kepada asasnya balik, iaitu memberikan bukan pulangan utama kepada penabung dari bentuk dividen, tetapi mengurangkan lagi jumlah yang perlu dikeluarkan untuk pergi ke haji. Itu yang sepatutnya. Kalau dulu kita kata mungkin dia punya nisbah tu 70-30. Sekarang naikkanlah nisbah dia. Jadi 90% daripada laba yang diterima mesti disalurkan balik kepada orang yang nak pergi haji. 10% dikongsi kembali kepada mereka yang mempunyai lebihan. Barulah konsep itu kembali balik kepada asasnya. Sebab persoalan kalau kita baca akta tu sendiri, tidak ada persoalan berkenaan dengan nisbah ni. Penambahbaikan dari segi nisbah ni tak ada. Jadi kemudian dari segi kawalan, kita sepatutnya boleh buat oversight committee di dalam lembaga tabung haji. Bukan hanya kita ada lembaga pengarah tabung haji saja. Kan? Kita ada oversight, dan oversight committee itu juga oversight kepada management committee yang bertindak secara bebas. Dan melaporkannya juga sampai saya ingat Cik Amrin, saya boleh cadangkan juga. Kalau ini adalah institusi yang melibatkan orang Islam, kan? Kalau kita percaya ini institusi dia bawa orang Islam dan dia dalam bentuk ini, kita boleh minta juga laporan ini dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja. Sebagai contohnya, ini pandangan ya. Sebagai contohnya boleh dibawa kepada satu badan yang diselia kawal di bawah Majlis Raja-Raja sebagai ketua agama Islam. Jadi itu boleh dilakukan. Jadi dalam kerangka-kerangka yang kita patut lihat, bukan dalam kerangka yang amat mudah. Oh, kita rujuk pada bank negara. Saya tahu gerakan ini telah pun bermula sejak tahun 2015. 2012, 2015. Gerakan-gerakan ini tidak akan tamat. Mereka tidak akan puas hati dengan apa yang ada dengan orang Islam. Sehingga kan Akta Bank Islam itu sendiri dirubah. Akhirnya kalau kita buat perbincangan comparison di antara Islamic financing ni dengan Akta Bank Islam ini, kita boleh nampak di mana kesenjangan yang wujud antaranya. Jadi kalau kita kata kita nak rujuk di bawah 23, kita lihat pula kuasa yang diberikan di bawah 23 itu sendiri. Sehingga kalau saya baca dari segi akta ni, kalau kita baca dari segi akta ni tuan, saya rujuk balik dia punya akta. Sebab akta dia punya rujukan yang dibuat di bawah financial ni, di bawah akta 223 ni, the minister dia kuasa tu kan di bawah subsection 6 contohnya. Okey. Dia kata dalam section 3 contohnya, may apply all or any provision of this act to prescribe financial institution from the date of specified bla 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 sampai ke tahap kepada overall aspect of the akta boleh terpakai melalui section. Jadi adakah, itu saya kata tadi, itu tidak membantu sama sekali tabung haji. Tidak membantu. Jadi macam Cik Zahid cakap tadi, ia adalah equity. On equity. Itu saya kata, kalau kita tengok pada business model dia, tabung haji adalah koperasi. Kaedah koperasi. Membantu anggota. Sebab dalam konsep prinsip koperasi itu, prinsip ketiga dia adalah memberi faedah ekonomi kepada anggotanya. Cuma dia berubah sedikit sebab ketika tersebut masa akta koperasi itu dilaksanakan, tabung haji tidak nampak seperti koperasi. Kan? Dia satu benda yang berbeza. Tetapi kalau kita natijahnya dari kita kaji dia betul-betul, kita dapat dia memang seperti koperasi sebenarnya. Jadi pada pandangan saya, perkara ini perlu dilihat bukan dari segi kerangka yang macam Profesor cakap. Sebab kalau saya boleh bersetuju dalam kerangka merujuk kepada 22 section 22 ni, limitation di mana? Rupanya tak ada. Tak ada langsung limitation dia di situ. Kita lihat juga apa berlaku apabila bank rakyat dirujuk di bawah perkara yang sama. Sebuah bank koperasi akhirnya kaku. Kaku. Dia bukan duduk di bawah financial. DFI. Kita lihat pada bank simpanan nasional.
Akhirnya pun kaku. Isu moratorium saja, kita ambil simple cerita pasal moratorium saja. Bank negara tak boleh kata saya tak boleh pun buat apa ni, tak boleh. Jadi kita soal balik, apa guna you jadi regulator? Kan? Isu moratorium ni yang sekarang ni yang sedang menyesakkan menyesakkan semua rakyat. Bank negara pun kata saya tak boleh buat apa-apa, sedangkan itu dalam kuasa dia. Menteri pun tak boleh kata bank negara you patut buat. Bercanggah isu moratorium di antara menteri dan juga bank negara pun bercanggah. Kalau lihat di dalam akta bank negara juga, Gubernur bank negara boleh menidakkan kuasa menteri sama sekali. Dan siapakah di dalam dalam Monetary Policy Committee? Tidak pun dinyatakan di dalam, tengoklah dalam website. Kalau dapat jumpa siapa Monetary Policy duduk dalam dia komiti, tak ada. Yang dinyatakan dekat situ Syariah Committee. Sedangkan mereka ada oversight committee kat situ. Kenapa tidak didedahkan? Jadi perkara-perkara ni saya rasa perkara-perkara tunjang pokok yang perlu dilihat. Sebagai Dewan kami lihat bukan hanya dari segi kebaikan dari segi bentuk ekonomi itu sendiri, tetapi kita lihat jangka masa panjang. Sebab kesilapan-kesilapan yang berlaku oleh pemimpin-pemimpin yang lepas jangan dijadikan alasan untuk menidakkan kepada generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Bagi pandangan kita lah. Sebab generasi yang akan datang patutnya mendapat buah-buah ni, makan buah-buah yang sedap. Bukan mendapat buah-buah yang benyek, yang rosak disebabkan akarnya telah rosak. Akarnya telah rosak, kita masih boleh baiki dengan menambah pelbagai intervensi yang kita lakukan. Itu perumpamaan yang saya rasa kita patut lihat. Bagi pandangan saya sendirilah. Benda ini patut duduk dalam kerangka lembaga tabung haji, perkasakan akta itu sendiri, kan, dengan membuatkan pelbagai model, dan sekarang itulah masa yang sesuai. Masa yang sesuai. Kita ada darurat. Ya, tapi Cik Amir, kalau saya boleh bertanya kan, Cik Amir maklum tadi bahawa kita sepatutnya menunggu RCI itu kan. Tapi ada juga yang bertanya apa yang kita boleh mengharapkan daripada RCI ni, sebabnya daripada lampau, daripada sejarah, RCI ni punya finding pun tidak diambil tindakan. Jadi kalau kita tunggu RCI ni, apa yang kita sebenarnya menunggu daripada RCI ni? Apa yang kita boleh dapat daripada RCI ni? Adakah ia satu siasatan yang semua orang boleh menaruh harapan kepada siasatan ni? Kalau dalam RCI, satu inquiry yang kita lakukan, Suruhanjaya Diraja, dia boleh membuat rekomendasi dan sebagainya. Soalan dia adalah tempoh. Kalau kita letak dia 2 tahun lah dia akan siapkan kerja. Kalau kita kata kita nak siap dalam masa 5 bulan, 5 bulan. Investigation telah pun dilakukan. Dah tahu siapa yang buat salah, di mana kekurangan, di mana kesenjangan, di mana pembaikan yang boleh kita lakukan. Itu semua dah ada. Kan? Itu semua dah ada. Bukannya tak ada. Dah ada dah. Kenapa tidak kita lihat benda perkara-perkara ini? Saya kata kat sini kita hari ini bercerita ialah dalam situasi pandemik, kan? Yang paling kita panggil paling sindiran, yang paling tajam berlaku ianya dinyatakan pula sebelum Hari Raya Aidiladha. Apakah haji ini bersama tamu haji kita dikorbankan bersama? Itu soalan kita. Kan? Macam soalan Prof katalah tadi. Kenapa tidak ada engagement daripada Kementerian Kewangan? Satu. Dan kemudian perkara ni bukan perkara baru. Bukan perkara baru. SPRM dah masuk dah pun. Takkanlah fail tu masih lagi terdiam. Nak ambil tindakan. Tindakan tu kenapa lambat? Kenapa tak boleh tubuhkan, tak boleh berbincang dengan jabatan kehakiman untuk adakan satu special court untuk ambil semua orang yang menyeleweng dalam tabung haji ni, ambil action. Dan apa yang berlaku sekarang di tabung haji pun kita dengar daripada dulu sampai sekarang pun tak habis-habis. Jadi sebenarnya rakyat pencarum dah muak dengan keadaan ini. Dan adakah untuk kita takut nanti semua pencarum keluarkan duit? Apakah itu kegusaran kerajaan sekarang? Sebab dalam semua kenyataan dia tu melibatkan cerita-cerita 82 bilion, kecairan dan sebagainya. Apakah kita tak ada duit ke apa ni? Soalan yang paling besar yang sekarang tanya ni. Kalau KUAP dah cerita, KUAN dah habis, ni dah habis, apa tabung haji ke? Ini soalan yang perlu kita tanya ni. Rakyat bertanya sekarang kerana rakyat pun dalam keadaan terdesak. Adakah kerajaan turut terdesak? Soalan inilah kita kena tanya. Jadi dalam keadaan begini yang kita tahu parlimen yang akan bersidang tak lama lagi dan juga darurat yang nak habis tak lama lagi. Jadi adakah
Kenapa benda ni perlu berlaku dalam masa 2 minggu sekarang? Soalan dia. Kalau kita boleh tunggu 1 tahun buat donor, orang kata dalam bahasa dia buat donor, tidak ambil tahu, tidak ambil kisah, tetapi tiba-tiba masa Hari Raya tahun ini, tiba-tiba berlaku. Kenapa? Sebab adakah baru bangun dari tidur, kemudian kita baru terfikir, oh ini patut kita ambil. Atau adakah bank-bank komersial pun dah tak ada cukup duit sekarang? Itu soalan dia. Saya kata itu soalan-soalan yang kita patut tanya. Jadi rakyat bertanya, pencaram, saya sebagai penabung tabung haji daripada umur saya 6 tahun 6 tahun. Jadi penabung tabung haji. Untuk simpan nak pergi haji. Tengok tarikh nak pergi haji 100 tahun dari sekarang. Belum tentu lagi berhenti. Sebab nak menunggukan keadaan. Jadi adanya COVID ni lagi. Macam Cik Amir punya cadangan ialah untuk kita memperhalusi akta yang sedia ada dan untuk kita memperkasakan lagi akta tabung haji ini supaya ia lebih kokoh dari segi betul. Tabir urusnya itu boleh dikukuhkan. Kita boleh dengan cara meletakkan di bawah pen negara ya. Dia adalah bagi segi undang-undang dia adalah sama tarafnya. Dia bukan beza pun. Dia adalah statutory body dikawal selia oleh menteri. Adakah tabung haji tidak dikawal oleh menteri? Okey, kita katalah menteri agama yang kawal, itu urusan haji. Okey, untuk pelaburan kita kata letaklah menteri kewangan kat situ. Bukankah KSP merupakan juga duduk di dalam bot tabung haji? Jadi kita tanya balik, tabung-tabung haji punya bot selama ni tidur ke? Ya, okey Cik Amir, saya nak minta Profesor Madya untuk ulas apa yang cadangan daripada Cik Amir supaya tabung haji sepatutnya memperhalusi kembali dia punya integriti akta ni daripada meletakkan tabung haji di bawah kawal selia bank negara yang memang seperti yang Cik Amir maklumkan tadi. Boleh saya minta Prof Baharum tolong ulaskan sedikit? Boleh. Terima kasih Armin. Terima kasih saudara Amir Hamzah. Saya tahu saudara Amir Hamzah dia patriotik, Dewan Perniagaan Melayu ni dia memang patriotik, dia memang sayang tabung haji, sayang haji sekolah Melayu. Dah tentu kan. Tapi ada setengah yang kita kena agree to disagree tu, kita insya-Allah bolehlah kita kata berbincang, berdiskusi dan secara matang kan, kita masing-masing lontarkan pandangan. Mana sahabat saya lagi seorang ni, saudara Zahid, Tuan Zahid kita dah hilang pula dah. Tapi saya rasa yang itu below the belt. Bila kita katakan bank negara itu agenda Yahudi, Zionis, apa semua tu, that's below the belt. You know what I mean is, kita paling mudah, kita senang aja. Kita salahkan Zionis, kita salahkan Yahudi, everything kita campak ke Yahudi, senang. No, we look at it rationally. So bank negara is a regulatory body. SC is a regulatory body. Mereka ada masing-masing bidang kuasa dan mencakupi kuasa masing-masing. Saudara Armin, macam saya kata tadi, saudara Armin pun tadi sebut, saya terlibat dengan value based intermediation. So value based intermediation ni adalah kerangka untuk apa? Untuk kembalikan bank-bank Islam kat Malaysia ni balik kepada matlamat asal. Sebab persepsi di luar sana mengatakan sudah sampai satu ketika bank-bank Islam sudah hampir converge, dah tak ada beza dengan conventional bank, yang bezanya seorang pakai bahasa Inggeris, seorang pakai bahasa Arab. Jadi kita wujudkan kerangka ini yang diwujudkan pada tahun dilancarkan pada tahun 2018 bila kita kata the bank should go beyond profit. Maksudnya bank jangan pentingkan keuntungan. Dia harus memikirkan nilai tambah kepada masyarakat. Saya setuju dengan saudara Amir Hamzah. Kalau saudara Amir Hamzah baca tulisan-tulisan saya antara pejuang tegar moratorium dalam roh sebenar moratorium. Moratorium maksudnya adalah cuti dari membayar. Cuti dari membayar maksudnya tak ada kadar faedah, tak ada kadar keuntungan. Daripada bulan 3 tahun lepas saya mula menulis. Saya banyak kali dah saya tak tulis, saya dekat TV pun saya pernah cakap. So balik kepada situ. So bank negara sekarang ni memang betul. Kalau kita melihat 99% bank negara di dunia adalah masih lagi berkiblatkan kadar faedah. Namun kita masih dalam perjuangan untuk bergerak. Kita masih belum cukup kukuh untuk kita pisah sepenuhnya antara bank Islam dan bank konvensional. Daripada satu bank Islam yang asal dulu tabung haji, diwujudkan bank Islam dan kita ada banyak perbankan Islam dan kita ada takaful dan sebagainya. Ini adalah satu proses perjalanan.
Saya setuju kita perlukan reform, tapi pada masa yang sama kita perlu juga memberi ruang untuk bank negara melakukan kerja-kerja mengawal selia di dalam bidang perbankan mengikut kerangka dia. Macam dalam contoh tabung haji, saya masih lagi setuju walaupun saya tahu saudara Amir Hamzah agak ke sana, tapi kita buka ruang sedikit untuk bicara. Sebab saya masih merasakan sebab tabung haji dalam masa 30 tahun, 40 tahun masih berlaku kepincangan. Antara kepincangan utama sebagai contoh, kita kata posisi teratas di tabung haji masih lagi lantikan politik dan masih lagi berdasarkan kepentingan politik. Jadi ada kepincangan, ada penyelewengan. Saudara Amir Hamzah kata kepincangan ni kita atasi dengan membaiki tabung haji itu. Dengan kita menambah baik tabung haji, memperkasakan tabung haji. Saya setuju. Pada masa yang sama saya kata untuk sementara waktu ini, untuk kawal selia hanya di bidang-bidang yang tertentu. Macam saya kata tadi, deposit dan sebagainya, bukan dalam model perniagaan. Sebab tu saya kata kenapa engagement ni tak berlaku, kenapa Zafrul keluarkan satu statement pada hari Isnin, satu statement pada hari Khamis. Pada hari Isnin kata pindah, hari Khamis kata interim. Jadi rakyat bercelaru. So ini bagi saya dia harus jelas, harus ada engagement bukan sahaja daripada Menteri Kewangan, juga Menteri Agama, dan keluarkan statement bersama yang agak jelas mengatakan ini adalah parameter di bawah bank negara yang akan dikawal sedia. Model tabung haji, perniagaan tabung haji, pelaburan tabung haji tidak terusik sebab dia ada dia punya badan-badan. Jadi kita melakukan dua reformasi di sini. Satu reformasi kita boleh lakukan reformasi terhadap penyeliaan bank negara itu sendiri. Satu lagi reformasi macam saudara Amir Hamzah kata, memperkasakan, memperkukuhkan, membersihkan tabung haji itu sendiri. So balik kepada yang ini yang saya nak kata tadi, masih kita semua setuju berlaku kepincangan. Tadi ada satu soalan dari saya tengok sekali lalu di situ, dia kata walaupun bank negara menyelia masih berlaku ketirisan berbilion-bilion ringgit. Saya setuju tak sempurna, tetapi kita sama-sama kita kena reform. So apabila kita kata sayangkan bangsa, sayangkan agama, sayangkan institusi yang memperjuangkan rukun Islam kelima ini, kita harus sama-sama menambah baik dan membantu dan menyelia dan memberi cadangan penambahbaikan untuk mengukuhkan lagi institusi ini. Tanpa ada sebarang prasangka. Okay? So insya-Allah tu saya kata kalau nak kata bank negara sebelum ini tetapi berlaku ketirisan seperti kes SRC, 1MDB dan sebagainya, memang berlaku, tetapi inilah caranya kita nak mereformasi. Tapi kita tak boleh kata oleh kerana berlaku kita tak mau ada regulator, pun tak boleh juga. So yang pertama kena jelas. Yang pertama kena gariskan parameter sebab apa. Macam saya kata tadi, kalau deposit diletakkan di bawah seliaan bank negara, apa sebab? Adakah disebabkan systematic risk? Adakah disebabkan risiko kecairan? Adakah disebabkan risiko pelaburan? Kenapa ini diletakkan di bawah bank negara? Kenapa ini tidak diletakkan di bawah bank negara? Maka ini harus jelas dan harus dipertontonkan dan diperjelaskan kepada semua rakyat. Bukannya keluar dengan statement-statement separuh masa hari ini, besok separuh masa yang lagi satu dan sebagainya. So yang pertama macam saya kata tadi, bank negara sebagai satu badan regulatory dia masih mempunyai tugas-tugas hakiki dan mempunyai peranan yang penting di dalam mentadbir negara, mentadbir ekonomi dan sebagainya. Kepincangan ada, tetapi kita harus menambah baik, kita harus terus reformasi dan memperkukuhkan dan memperkasakan. Buat masa ini memang betul perbankan itu, bank negara itu sendiri kebanyakannya adalah berkiblatkan konvensional. So kita kena memperkasakan perbankan Islam ini agar menjadi sama besar dengan bank konvensional, agar satu ketika nanti saya juga ingin melihat bahawa mempunyai asas atau fundamental Islamic bank itu sendiri.
Kita tak boleh nak ketepikan macam itu saja, Saudara Armin. So saya kata bank negara juga harus perlu. So satu lagi saya nak kurang setuju dengan Saudara Armin bila dia kata bahawa tabung haji mengikut konsep koperasi. Itu kurang sikit sebab koperasi, apa dia punya function dia, selain daripada itu, koperasi terlibat dalam pembiayaan kepada ahli. So tabung haji tak ada pembiayaan. Koperasi dia ada fungsi, antara fungsi yang boleh dikatakan fungsi yang agak besar, iaitu memberi pembiayaan mudah kepada ahli. Pembiayaan atau pinjaman kalau koperasi konvensional. Tabung haji dalam arti kata tabung haji boleh saudara. Saya nak betulkan sikit. Dalam koperasi dia ada banyak model. Koperasi punya model pun banyak. Tapi yang koperasi punya model yang diguna pakai oleh tabung haji inilah dia panggil koperasi jimat cermat. Dia bukan koperasi kredit. Dia panggil koperasi macam jimat cermat. So dia punya kaedah model dia memang tidak akan ada buat pembahagian dari segi pinjaman, tak ada. Tapi apa faedah daripada pelaburan yang didapat, anggota akan dapat. Itu kaedah yang dipakai. Betul. Dan satu lagi macam Saudara Azmin kata tadi, saya setuju bila kita menggunakan jargon-jargon yang kurang sesuai. Kita kata upah haji ataupun kos haji kita subsidi. Dia bukan subsidi. Itu adalah keuntungan yang dikongsi bersama. Maksudnya tabung haji dia membuat pelaburan menggunakan tabungan daripada peserta-peserta ini dan keuntungan daripada pelaburan ini digunakan untuk mengurangkan kos itu. Subsidi ini maksudnya sesuatu yang bukan milik kita. Subsidi ini satu pemberian. Yang itu bukan pemberian, itu adalah hasil perniagaan bersama di mana modal diberikan oleh penabung, keuntungan dikongsi bersama, di mana keuntungan daripada pelaburan ini sebahagiannya digunakan untuk membayar gaji, bangunan, sewa dan sebagainya, sebahagian lagi digunakan untuk mengurangkan kos. So pertama sekali jargon tu kita kena buang. Kita jangan panggil subsidi haji lagi, panggillah perkataan lain. Semua orang setuju tabung haji banyak kepincangan. Semua orang setuju. Berlaku RCI sekarang untuk melihat dengan lebih lanjut sebelum kita jatuhkan hukuman, biarlah penyiasatan berterusan berlaku. Namun bagi saya untuk masa ini bahagian deposit ataupun yang sebahagiannya diletakkan bawah bank negara untuk kebaikan bersama. Itu dia kata saya agree untuk disagree, kat bahagian itu saya agree to disagree. Namun kita kata banyak lagi, perjalanan masih jauh, kita harus menambah baik. Dalam kita menambah baik, merombak kembali akta tabung haji dan tabung haji itu sendiri, kita harus juga menambah baik dan juga merombak juga bank negara itu sendiri. Sebab sekarang, macam Saudara Armin kata, kenapa waktu moratorium bank negara tidak mengeluarkan arahan? Soalan saya kepada Saudara Armin, kenapa Zafrul tak keluarkan arahan? Zafrul lagi besar, Menteri Kewangan, dia mempunyai kuasa. Kenapa dia tak mengarahkan bank bahawa jangan kenakan faedah? Sebab itu Dewan Melayu dah pernah tanya pada beliau. Sebab bagi saya Zafrul mentaliti dia masih berfikir sebagai seorang banker. Dia masih lebih cenderung kepada banker. Dia masih fikirkan dunia kapitalis. Internet saya dah okey. Boleh saya bercakap sikit ke? Boleh sikit je. Zahid, saya nak habiskan. So tu saya kata, so kalau kita nak salahkan bank negara kat situ pun tak boleh juga. Tapi kita kata kita lah kena reformasi, kita lah kena menambah baik, kita lah kena sama-sama mengukurkan. So tabung haji institusi yang kita kata antara institusi terpenting untuk umat Islam. Tabung haji adalah institusi yang patut diselamatkan. Namun lebih daripada itu, kita semua sayang tabung haji. Kita nak tabung haji menjadi satu institusi yang berintegriti, mempunyai ketulusan yang tinggi dan juga mempunyai model perniagaan yang baik, insya-Allah. Okey, Tuan Zahid, saya serahkan balik dulu pada Saudara Armin, nanti Saudara Armin bagi ke Abang Zahid nanti. Okey, Cik Zahid, silakan Cik Zahid. Okey, saya selalunya ada 3 minit je sebelum rosak. So I'm going to use the 3 minutes. Banyak kawan saya WhatsApp kata tolonglah terangkan sikit tentang bezel tu ya. Jadi Profesor Bahrum nampak perkara tu enteng lah. Jadi kepada umat Islam kami benda tu tak enteng ya. Bank of International Settlement ialah diketuai dan dijenterai oleh Zionis antarabangsa. Jadi saya rasa tak cucuk lah bank Islam menerima arahan, bank negara menerima arahan. Bank negara harus terima arahan daripada kerajaan dan orang Malaysia, bukan daripada Switzerland. Ya. Dan yang kedua,
kita sebagai orang Islam, kita tak boleh pisah. Kalau kita sekular, kita orang British, kita orang kafir, tak apa. Orang Islam tak boleh pisah. Tak boleh pisah agama dengan apa yang kita amal setiap hari. Apabila kita mati besok Amir, kita akan ditanya, siapakah imam kamu? Betul ke kita nak jawab Al-Quran tu imam kita? Ataupun kita kata Al-Quran tu iman kita semasa kita membaca, semasa kita solat. Semasa kita amalkan sistem monetary, sistem pendidikan, Al-Quran bukan imam kita. Boleh kita jawab. Jadi sebagai seorang monetary reformist, saya terpaksa cakap sebagai monetary reformist, kita kena reform the monetary system. Saya rasa Malaysia sendiri belum sedar pun 95% wang dicipta oleh bank. Semua orang duk ingat wang tu dalam poket je lah, yang kertas je lah. Jadi yang tu satu. Zaman khalifah dulu duit ialah emas dan dinar. Zaman sekarang duit dicipta oleh bank. Bank dikawal oleh bank negara yang terima arahan daripada kafe di Switzerland tu. Jadi benda tu kita kena ubah. World view education kita. Education kita ialah datang daripada barat. Jadi education, the world view of our education blocks us from understanding what is required to be done with the monetary system. Jadi ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Kita kena reform the monetary system, reform the education system, barulah kita faham apa kita bincang malam ni sebenarnya. Kita bincang benda yang perkara yang orang kata terlalu kecil lah. Until we realize where we are, until we reform, then whatever the solution here is orang kata not relevant lah. Nanti kita akan terkejut. Dalam kubur kita terkejut. Terima kasih. Jadi Cik Zaid berpendapat yang tabung haji ini tidak patut berada di bawah bank negara, ya? Semestinya tidak patut bawah. Saya rasa semua orang setuju. Semua orang setuju tabung haji bermasalah. Yang kita tak setuju solution tu. Jadi kita fikirlah, sama-sama fikirlah. Saya tanya kawan saya, boleh tak kita list tabung haji ni tapi shareholding dia 100% go to katalah Jabatan Agama Islam Negeri dan tidak boleh di dagang. Tapi kita list dia supaya dia bawah governance Bursa Malaysia dan SC. Barulah cucuk. Orang tak soal pun Saim Dabi, orang tak soal all this company duit nak hilang. So if we can do that, if we can put tabung haji under the equity governance, dan masalah kita selesai. Saya dah baca dah akta tabung haji. Ya Allah, takut. Semuanya menteri kan. So memang patut kita ubah, tapi saya rasa bukanlah bank negara. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Zaid. Kita ambil beberapa soalan daripada kita punya viewer. Kalau kita boleh, ada satu soalan daripada Sam Syirat. Dia bertanya, kenapa panel takut sangat lembaga tabung haji di bawah kawaselia bank negara? Rasanya kita dah jawab tadi, tapi boleh tak Cik Amir ulaskan, ringkaskan sedikit jawapan kepada Cik Sam Syirat? Soalannya bukan kita takut letakkan di bawah bank negara. Ianya tidak bersesuaian sama sekali. Sedangkan dia ada akta. Bank negara tu ada satu akta. Sepatutnya ianya dikawal selia oleh Kementerian Kewangan. Itu yang sebaiknya. Kementerian Kewangan sepatutnya berkawal selia bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berjaga agama. Dua-dua dikawal selia. Dan juga semua yang dalam akta tu, dalam akta tabung haji tu banyak kuasa menteri. Itu dikecilkan. Pergi kepada oversight committee. Kan? Kuasa-kuasa lembaga di bawah kuasa tabung haji, dia boleh buat banyak jawatan kuasa untuk buat kawal selia, tapi perlu dilakukan. Kan? Dan juga kalau dalam bentuk macam saya kata nisbah pembahagian laba itu tidak dijelaskan dengan jelas, kan? Jadi orang menggunakan tabung haji itu sebagai tempat simpanan untuk kita dapatkan lebihan duit. Dan dia dah tukar terbalik dividend driven rather than surplus dividend. So itu kena jelaskan. Jadi itu yang saya kata tadi. Inilah masa yang sesuai untuk kita menambah baikkan. Dan adakah benda ni tidak pernah dikaji? Dikaji. Kalau you tengok master thesis dekat universiti yang melihat kepada akta tabung haji ni bukan satu. Banyak. Boleh dikumpulkan dan boleh diterangkan. Saya rasa panggil scholar, sit down. I think within 3 days dah dapat dah dia kerangka-kerangka dia. Apa nak buat, apa macam mana nak buat.
semua pakar. Soalan kita sekarang, adakah kita mahu melibatkan kekuatan kita? Soalan ni sekarang, mahu kita libatkan kekuatan kita atau nak panggil konsultan luar untuk baiki kita? Soalan kita ni sekarang, soalan saya senang je. Adakah orang Melayu, Islam dekat Malaysia ni kurang? Sampai satu ketika kita terpanggil juga apabila kata kita kena pakai konsultan luar. Saya kata kenapa? Kenapa orang Melayu ni dah tak ada ke yang bijak pandai ni? Orang Islam ni tak ada bijak pandai untuk memperbaiki keadaan. Ramai. Cuma sama ada kita berani atau tak berani untuk memanggil mereka. Saya rasa untuk menambah baikkan tabung haji ni, silap-silap 1 sen pun tak payah keluar. Sebab semua kata ini adalah kerana ummah. Maka mereka sanggup bagikan masa dan tumpuan untuk siapkan benda ni. Sediakan je lah tempat kuarantin untuk mereka duduk berbincang. Saya rasa tak adalah masalah kita internet dan sebagainya ni. Selesai. 2 minggu je saya rasa. Sebab benda itu boleh diselesaikan dan kepakaran tu memang sedia ada. Profesor bukannya kurang. Cik Zahid bukannya kurang. Cik Amin sendiri bukannya kurang. Kami di Dewan sendiri ramai. Cuma soalan kita, adakah kita berani untuk buat perubahan ini dalam kerangka yang berbeza? Kalau kita hari ini kita dalam pandemik ni, kita cakap kita perlu buat dalam norma baru. Adakah norma baru itu kita terjemahkan? Soalan kita, adakah kita terjemahkan? Kalau kita masih lagi dalam enteng-enteng, tunggu dan lihat, tidak berani melakukan sesuatu yang patut berani kita lakukan, dan adakah kita sebenarnya, orang sebut pasal political will. Saya kata bukan masalah political will. Soalan dia, adakah kita sebenarnya mempunyai kudrat, kuasa untuk melakukannya. Sekiranya kata ketika kita duduk jawatan ini kita tidak buat sesuatu, apatah lagi besok kalau kita tak ada jawatan. Ramai yang bercerita saya boleh buat, tapi bila dipegang jawatan hilang. Jadi ini soalan-soalan yang perlu kita rungkaikan dan kita selesaikan. Bagi saya reform boleh kita lakukan terus, sebab inilah masa sesuai untuk kita lakukan reform, dan dalam keadaan darurat inilah waktu yang paling sesuai. Waktu paling sesuai ialah sekarang. Kalau nak duduk panggil 2 minggu, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan panggil 2 minggu, let's sit down. Duduk dekat PICC pun tak pakai kan masa Covid ni kan, kita boleh duduk. Jauh-jauh, jarak semua jauh, seorang satu speaker, boleh bercakap, boleh dibentangkan. Banyak topik-topik yang dalam penyelewengan ini boleh kita betulkan. Takbir urus itu boleh kita betulkan. Pakar-pakar yang telah terbuat buku yang pengamalnya berapa banyak. Itu kalau kita nak buat kan? Ya, kalau kita nak buat, soalan dia nak buat atau tidak, atau ambil menjalan senang. Kita letak je lah Bank Negara. So Bank Negara pun terpaksa buat. Soalan dia, kenapa pula mereka pula terhege-hege nak sangat benda ni? Soalan saya. Soalan kami ialah kenapa terhege-hege? Okey, Cik Amir, terima kasih. Jadi Sam Sirat, soalan tu dah dijawab ya. Keduanya, satu lagi soalan daripada Cik Haniati Karim. Dia bertanya, apakah penyelewengan dapat diselesaikan di bawah penyeliaan Bank Negara? Yang ni saya rasa paling sesuai Profesor Barum lah kalau boleh berjawab. Unmute. Prof, tolong unmute. Okey, bagi saya soalan ni seolah-olah dia tanya macam adakah jenayah boleh dikurangkan kalau di bawah pengawasan polis? Jadi soalan tu saya kata sebenarnya tujuan Bank Negara itu sendiri sebagai satu regulatory body. Kita kata tujuan, kita buat fungsi Bank Negara adalah selain daripada badan penyelia, badan regulatory, selain daripada badan yang bertanggungjawab untuk policy monetary, selain daripada badan yang bertanggungjawab untuk pengawalan mata wang, kadar faedah dan sebagainya. So Bank Negara mempunyai pelbagai fungsi. Atas buku itu saya katakan bahawa fungsi-fungsi penyeliaan dan regulatory ini jelas. Yang berlaku kadang-kadang adalah orang yang memegang jawatan tidak melaksanakan. Itu terjadi di mana-mana. Macam sama juga kita kata tadi di tabung haji, berlaku di jabatan-jabatan yang lain. So dari segi fungsinya, Bank Negara itu memang adalah badan yang terbaik untuk mengawal selia sebarang institusi kewangan. Institusi kewangan termasuklah kat sini institusi kewangan konvensional dan institusi kewangan Islam yang di bawah kesediaan Bank Negara. So sepatutnya Bank Negara memainkan peranan untuk memastikan tiada penyelewengan, tiada kita panggil
tiada salah guna dan tidak melanggar sebarang regulatory. Kalau terberlakunya kes begitu, itu yang kita kata inilah kita nak menambah baik. So macam Cik Amir kata tadi, Cik Amir teringin nak menambah baik akta tabung haji, nak jadikan tabung haji itu murni. Saya sama juga, saya pun ingin menambah baik. Kalau boleh, saya ingin menambah baik selain daripada tabung haji, bank negara juga harus ditambah baik. Memang berlaku 1 atau 2 kes yang sebelum-sebelum ini. Jadi kita kena lihat balik kenapa? Adakah disebabkan kebebasan bank negara itu tidak seperti sebelum ini? Kalau sebelum sepatutnya bank negara itu menjadi satu badan yang bebas, adakah bank negara terlalu terpaksa mengikut telunjuk Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri? Adakah sebab lantikan Gubernur ataupun lantikan jawatan-jawatan eksekutif itu adalah atas ehsan Kabinet ataupun Perdana Menteri? Jadi ada istilah terhutang budi. Ini satu reformasi juga. Mungkin kita kena buat satu syarikat ataupun jawatan kuasa parlimen yang akan menentukan siapa yang patut duduk sebagai gubernur, siapa sepatutnya duduk sebagai AG, siapa sepatutnya duduk sebagai ketua pengarah SPRM. Ini bukannya jatuh bawah bidang Perdana Menteri atau menteri. Sebab selagi ini adalah bawah bidang atau bidang kuasa menteri atau Perdana Menteri, selagi itulah kita akan menghadapi masalah terhutang budi ini. Dan selagi itulah masalah ini tidak akan selesai. So on paper atau secara sebenarnya dari segi rohnya, bank negara adalah badan yang terbaik untuk mengawal selia institusi kewangan. Cuma saudara Armin, saya nak ambil sikit je, saya nak tambah Abang Zahid tanya tadi tu. Kenapa saya tak sentuh Basel apa semua? Sebab tabung haji bukan bank. So tabung haji dia institusi unik. Dia institusi mengambil tabungan. Kalau kita kata paling hampir macam saudara Armin kata tadi, saudara Armin dengan saudara ni, kita kata tadi dari Dewan Perniagaan Melayu, paling hampir dia lebih hampir kepada koperasi. Dia bukan bank. Okay, so dia agak unik dan kalau kita lihat memang tujuan diwujudkan dan sepatutnya hala tuju dan fungsi dia tu adalah fungsi yang murni. Jadi kita haruskan reformasi untuk mengukuhkan yang itu. Okey, terima kasih. Tapi Prof Baharum penyelewengan yang lepas ni berlaku daripada ahli politik yang dilantik dalam Tabung Haji. Bagaimana peranan yang boleh bank negara mainkan sedangkan lantikan itu adalah lantikan politik? Okey, salah satu parameter yang boleh ditentukan oleh Menteri Kewangan kat sini, kalau kita lihat institusi-institusi kewangan yang lain, bank-bank yang lain, apabila berlaku lantikan di posisi yang atas seperti CEO dan sebagainya, ini akan melalui tapisan daripada bank negara untuk memastikan bahawa mereka ini nombor satu berkebolehan, nombor dua mereka ini mempunyai integriti dan ketelusan yang boleh diterima pakai. Itu adalah salah satu tapisan yang akan dilakukan. Bukan kita kata dia dictate, tapi dia akan melalui proses itu. So jika parameter itu ditentukan dalam ini, mungkin kita boleh kawal bawah bank negara. Tapi itu saya kata parameter itu harus dilakukan dengan baik, dengan cermat, dengan perbincangan yang selayaknya. Tapi kalau penyelewengan macam saudara Armin kata tadi, kalau nak parameter itu diletakkan di bawah, maka kita akan mempunyai orang yang berintegriti untuk memegang tampuk tabung haji itu, sama ada CEO, pengerusi ke apa semua, maka itu akan melalui tapisan khas daripada bank negara. Tapi Prof, itu boleh dibuat kalau ia dibuat pindaan dalam akta tabung haji sendiri kan? Tak perlu bank negara yang decide. Ini bermakna kalau kita letak kriteria ni sebagai salah satu kriteria di dalam akta tabung haji, perkara lantikan ahli politik ni boleh dielakkan? Boleh, macam saya kata tadi, kalau kita ada syarikat ataupun jawatan kuasa khas di parlimen, maka kita letakkan pengerusi tabung haji juga harus melalui proses itu. Parlimen ya. Yeah. Betul. Jadi sebenarnya kita tak perlulah untuk menyelesaikan masalah penyelewengan daripada lantikan politik ni, kita tak perlu dikawal selia oleh bank negara. Itu maksud saya. Okey. Tak semestinya tapi boleh jadi, tapi tak semestinya. Ya. Okay, kita pergi ke satu lagi Encik Armin. Ya, satu perkara yang perlu kita lihat juga apabila kita mengatakan banyak perbincangan orang pasal tabung haji, pasal penyelewengan. Ya. Kita perlu juga lihat kepada apa yang telah dilakukan oleh tabung haji itu sendiri. Pertamanya, mereka telah melakukan bukan hanya orang politik saja yang menyeleweng.
siapa-siapa mempunyai kuasa. Dia bukan orang politik, siapa-siapa. Pekerja kaki tangan tabung haji sendiri pun ada yang menyeleweng. Betul tak? Jadi benda tu tetap berlaku. Jadi soalan ni bukan orang, bagi pendapat kita bukan hanya orang politik saja. Kalau orang politik ni kira nampaklah dia punya tu dia. Tapi yang duduk kat belakang-belakang tu tak menyeleweng. Kalau siapa yang menyeleweng, pastinya ada. Sebab tu kita kata penyelewengan yang berlaku itu bukan hanya konsentrik kepada orang politik. Dan campur tangan politik dekat sini sepatutnya pun tak wujud. Seperti yang cadangan Profesor tadi, macam saya pun kita cadangkan, kalau kita ada oversight committee yang melihat kepada pelantikan-pelantikan wajib, bukan hanya kepada pelantikan wajib dari segi CEO saja. Ramai yang memikirkan bahawa kita lantik CEO yang bagus sudah cukup. Tidak. Dia perlu bergerak sebagai satu pasukan. Kalau pasukan dia tu semua pasukan yang CEO-nya bagus, tapi yang pasukan dalam dia tu semua adalah kaki songlap juga. CEO tak boleh buat apa-apa. Itu soalan dia tadi. Jadi kerang silakan Cik Zaid. It's a whole lah. It's a whole system. Tapi saya nak sentuh sikit pasal yang kata tadi pasal bank negara tadi. Soalan tadi pasal pelantikan kan, saya amat tarik soalan pasal pelantikan tadi. Sebab kalau di bank negara tadi, governor dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay? Tapi director-director dia tu dilantik oleh menteri. Director-director tu dilantik oleh menteri. Iaitu assistant governor ni dilantik oleh menteri. Jadi perkara yang sama juga boleh berlaku. Jadi dalam oversight committee kita, kalau kita letak beberapa bank negara, perkara itu tetap berlaku. Sebab tu saya kata, kita mesti faham. Kalau kita cerita pasal regulatory ini, itu adalah peranan kerajaan. Bukan peranan yang dibuat oleh satu badan lain. Yang kita letak statutory body untuk melihat oversee. Tak betul. Habis apa peranan kerajaan? Duduk dan lihat saja? Tidak. Itu patutnya dari segi monetary policy. Itu ada peranan Kementerian Kewangan. Sebab tu nama dia perbendaharaan. Saya rasa kena belajar sejarah. Penghulu bendahara itu apa fungsi dia? Kita kena faham tu. Okey, saya. Terima kasih Amir. Terima kasih. Saya nak this point before move to another point ya. Saya rasa kita kena bayangkanlah semasa Akta Tabung Haji itu di draftkan tahun berapa, 1959, kerajaan Tengku Abdul Rahman, kabinet dia pun siapa. So memang jelaslah tak sesuai sekarang. Saya baca tadi Akta Tabung Haji, Allah mak terkejut sungguh, tiap-tiap paragraf menteri lah, menteri ni, menteri decide, menteri. Jadi memang sah Akta Tabung Haji perlu dirombak. Dan saya rasa tak perlulah, macam Amir kata, tak perlulah gopoh-gopoh letak bawah bank negara. Dia bawah RCI lah. Lepas RCI itu kita ubahkan apa tu Akta Tabung Haji, maka cucuklah perkataannya ya. Dan akhir yang kedua saya nak sebut Amin, ya, saya rasa saya setuju sangat dengan saya punya sahabat saya Profesor Nazari ni. Dia kata garanti Seksyen 24 dia kena buang lah. Yang pertama, tak sesuai dengan prinsip Islam. Satu, deposit pelaburan digaranti. Disebabkan Seksyen 24 ni lah perbincangan berlaku malam ni. Pasal kami nak bagi garanti, kami berhak bubuh bawah bank negara. Jadi sepatutnya apabila RCI besok reform the Akta, buang garanti itu dan we proceed on profit and loss. And tetapi governance tabung haji itu kita kena buang semua lah. Menteri boleh buat tu, menteri buang semua tu. Put it exactly how Sime Darby is governed. Yeah, thank you. Tapi Cik Zaid, saya nak sentuh sikit. Kalau kita nak buang jaminan kerajaan ni, ada juga pendapat beberapa pakar mengatakan subsidi yang tabung haji bagi untuk mengurangkan beban untuk pergi ke haji ni sebenarnya salah dari segi hukum. Sebabnya kalau orang tu tidak mampu dan hanya mampu kalau dapat subsidi, maknanya dia punya hukum untuk pergi ke haji ni dah tak sah dah. Jadi kalau kita nak sentuh balik berkenaan dengan jaminan kerajaan tu, mungkin kita kena sentuh juga yang tabung haji tak sepatutnya bagi subsidi. Sebabnya kalau dia tak mampu pergi dengan duit dia sendiri dan perlu hanya mampu dengan subsidi kerajaan, maknanya dia secara automatiknya tidak mampu untuk pergi menunaikan ibadah. Apa kata saya jawab soalan tu? Boleh saya jawab soalan tu? Boleh. Let me answer that, Amin. Dia dari segi hukum fiqh, hukum usul fiqh Amin, dia
hukum tu adakah ia qat'i ataupun ia tidak qat'i. Yang qat'i itu datang daripada Quran dan Sunnah. Jadi apabila kita bincangkan hukum kerajaan membantu tabung haji ini, dia tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari Sunnah, maka datang dari ijtihad. Ijtihad ni kita boleh benarkan atau kita boleh tak benarkan. Tidak ada satu hukum yang jelas mengatakan boleh yang demikian salah. Jadi nak bagi tahu kepada you, sebenarnya kalau kerajaan putus untuk membantu, itu tidak melanggar apa-apa hukum. Yang kita nak buangkan kewajipan kerajaan membantu. Jadi masa orang lawyer ni, Amir tahulah, dia bayang satu keadaan rakyat Malaysia bangkit pergi mahkamah, charge the federal government tak bantu. Sebab tu dia nak kewajipan tu. Tapi kalau kerajaan kata kami tarik balik garanti, tetapi budi ihsan kami akan bantulah bila perlu, cukup. Orang Islam dah cukup lah tu. Ya, terima kasih. Tapi saya nak jawab tadi soalan Encik Amri tadi. Sebenarnya tak ada subsidi. Itu adalah laba daripada pelaburan yang dibuat. Konsep asas ni kena faham, ialah tabungan. Niat antara pihak-pihak yang masuk adalah untuk niat untuk menyimpan bagi tabungan pergi ke haji dan menggunakan sedikit sebahagian daripadanya untuk buat pelaburan. Supaya hasil pelaburan itu tadi dapat membantu dia boleh pergi haji dengan cepat. Kalau tak ada, mereka terpaksa menabung, tunggulah 50 tahun baru dia pergi haji. Jadi tidak. Itu dia punya konsep. Kalau katalah kita nak kata jaminan kerajaan pula 100%, saya rasa konsep pun sama. Kalau kita lihat, duit kita dulu sebelum tahun 71, saya rasa semua orang bertahu ni. 71, duit kita dijamin oleh emas yang disimpan oleh kerajaan. Selepas tahun 71, adakah perkara ini ada lagi? Tak ada. Siapa yang boleh jamin? Malah duit kita ringgit Malaysia, kerajaan boleh jamin ke sekarang? Tak boleh. Jadi kita pun faham benda tu, seperti saya kata, kalau kita belajar sejarah dia tadi, kalau kita belajar apa tu penghulu bendahari punya peranan, kan, baru kita boleh faham mana patut yang penghulu bendahari kena jaga, mana yang statutory body kena jaga. Jadi kalau kita kata semuanya nak swastakan, jadi kita tanya peranan kerajaan apa? Soalan kita simple je. Maknanya jaminan tu perlu dikekalkan lah. Ini duit dari penabung kan? Bukan, jaminan kita dulu, wang itu dulu memang dijamin oleh kerajaan. Peranan dulu sebelum tahun 71 memang semua wang dijamin oleh kerajaan. Pada hari ini kerajaan tidak boleh menjamin wang. Bagaimana dia nak jamin wang? Sebab dia pun over the air, dia pun tak boleh. Faham tak? Jadi perubahan itu sudah berlaku. Cuma akta ni kadang-kadang dia tahun 65 kan. Perlu diperbaiki lah. Ya, sebab tu saya kata kita boleh baiki dan kita bukan nak baiki keseluruhannya terus menerus. Ada sekarang apa masalah sekarang kita selesaikan. Okey, masalah takbir urus dan sebagainya kita baiki di bahagian takbir urus perlembagaan dan sebagainya itu tadi. Dan kemudian pada 2 bulan lagi akan datang kita uruskan lagi. Dan kalau tak cukup pakar, kita panggil pakar, tak payah bayar. Saya rasa ramai pakar-pakar yang sangkut tolong ni. Pakar undang-undangnya, pakar ekonominya, pakar integritinya, banyak. Kalau tak, saya rasa tak salah kalau saya cakap bagi pihak Dewan Perintah Melayu, kita sangguplah bawakan. Tapi tolonglah kita NGO kan. Tapi baik bantu kita boleh buat. Persidangan ni. Sebab Dewan Melayu sejak tahun 65, daripada kami ni daripada tahun 38. Sebelum wujudnya nama Melaya ni, kami sudah ada. Kita dah tengok perubahan-perubahan berlaku sehingga tahun 65, Kongres Melayu pertama, Kongres Melayu kedua, ketiga, 4, 5, Bank Negara, Bank Bumi Putra, Bank Industri. Banyak yang kita dah minta supaya ditubuhkan dan kita perhatikan, akhirnya hancur kerana apa? Bukan kerana tak bagus. Kan? Kepincangan persimpangan ni, kita bukan tak bagus, kita bagus. Boleh kita perbaiki, tapi janganlah sampai kita korbankan. Sudah sampai masanya kita tak boleh menggunakan pendekatan yang lama. Setiap kali berlakunya sesuatu, kita korbankan. Setiap kali kita korbankan. Apa tu? Kenapa kita tak boleh menambah baik? Kalau rumah kita nak roboh, bukan kita robohkan, ambil orang lain. Tak, apa yang kita tumpang dulu. Kemudian kita baiki. Baiki dan baiki. Tapi iltizam untuk membaiki itu perlu ada. Seperti mana saudara Zaid kata, reform itu mesti wujud. Kan? Mesti ada tu. Seperti mana juga Profesor kata, kalau kita nak memperbaikinya, Profesor boleh bersetuju kalau kita kata, okey, kita terus dalam masa 2 minggu ni, kita duduk bersama-sama, apa yang patut dikawal selia ni kita put it dan kita masukkan dalam akta tabung haji.
Boleh tak benda tu berlaku? Boleh. Tak perlu bank negara masuk. Kan? Dan pada masa yang sama juga, boleh kita letak saja pegawai daripada bank negara untuk duduk dalam. Tak ada masalah. Kenapa perkara itu tidak boleh dipikirkan ke? Adakah kita terlalu sempit? Itu yang saya kata, kita ni terlalu sempit. Macam kita ceritalah, sekarang ni kita patut luas-luaskanlah. Norma baru. Kan? Sekarang kita semua terkurung, tak boleh keluar. Bincang, boleh sampai 24 jam bincang pun. Nak betulkan apa benda yang betul, saya rasa tak ada masalah itu. Dulu kita perlu datang persidangan dan sebagainya. Sekarang tak payah, boleh buat webinar je. Kan? Semua datang daripada mana-mana pihak. Okay, kita 2 jam nak cerita pasal 3 section saja. Tengok dia punya kesan dia, siapa punya akan datang. Tak susah bagi saya. Sebab semua orang ingin membuat pembaikan dan memberikan sesuatu yang terbaik kepada bangsa dan negara. Agama, bangsa dan negara. Kita teruskan soalan kita ya. Daripada Encik Kamal Hassan, dia bertanya, dia minta maaf saya straight to the point, siapa yang telah seleweng tabung haji yang menyebabkan keadaan kecoh sekarang ini? Siapa yang berjawab ni? Tak ada. Saya rasa itu investigation lah. Bagi saya itu biar investigation dan tentukan. Encik Kamal Hassan, ya. Ini susah kita nak jawab kan sebab RCI masih dijalankan. Jadi kita tunggu siasatan RCI lah untuk completion kan. Soalan seterusnya daripada Encik Zubair Awang. Letak tabung haji di bawah kawal selia bank negara tidak tepat, Mazli Nur, Lajnah Ekonomi Hartanah dan Pembangunan Usahawan PAS Pusat. Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 tak salah dan tidak tepat. Ini adalah kerana tabung haji yang mempunyai deposit lebih 82 bilion pada suku kedua tahun 2021. Jadi apa soalan dia? Saya rasa Cik Amin, soalan yang satu ni, Cik Syamsul kata, soalan dia kata, kenapa di industri perbankan banyak dapat ditambah urus bila BNM buat annual audit. Soalan dia bagi saya untuk jawab soalan tadi dalam dia tu, pasal annual audit dan sebagainya, audit dilakukan. Kan? Audit dilakukan. Soalan dia, apabila audit itu dibangkitkan, kita punya audit negara berapa kali dah buat kepada audit tabung haji. Soalan dia, walau audit finding dan audit recommendation ni terpulang kepada pengurusan nak buat. Soalan dia, iltizam untuk lakukan pembaikan tu mesti ada. Kalau kita kata audit yang kita letak dalam akta kita, setiap kali audit recommendation perlu kita laksanakan. Lembaga tidak boleh menolak audit ni. Okeylah. Kita bubuh dia supaya dijadikan. Bukan masalah institusi bank negara tu sendiri buat audit tabik urus. Banyak syarikat yang tak pakai bank negara untuk tabik urus. Bagus. Tak semestinya. Tu saya kata tak semestinya di sini. Bukan kita kata semuanya nak bagi kat bank negara. Bukan. Bank negara dah cukup banyak bank perlu dikawal tabik urus ni. Semasa COVID ni lagi banyak. Itu patut difokuskan ni. Macam mana tolong orang. Yang ini bab bagi orang lain pula buat, tengoklah. Saya rasa. Okey, Cik Ahmed, masa kita dah sampai ke penghujung kita punya program, saya ada satu je soalan terakhir yang saya nak bertanya kepada semua panel lah. Kenapa tindakan ini, yang dibuat oleh Menteri Kewangan ni dibuat sekarang semasa darurat, sedangkan pindaan akta memerlukan kelulusan dan perbahasan dalam Dewan Rakyat ataupun Parlimen, supaya semua suara-suara didengar sebelum boleh meluluskan akta ini. Boleh panel kita jawab? Saudara Armin, kalau saya boleh mula dululah. Boleh. Sebenarnya Saudara Armin tanya soalan tu dah menjawab dah soalan tu. Sebab kalau benda ni dibincangkan di Parlimen, maka akan timbul satu suasana yang kita kata suara-suara yang tegang. Apa semua tegang. Macam Saudara Amir Hamzah kata tadi lah, ini waktu darurat. So kalau apa-apa nak buat, ini masanya dia nak buat. So dia mengambil kesempatan daripada situ lah. Sebab ini adalah melibatkan institusi tabung haji. Institusi tabung haji adalah institusi yang rapat, yang hampir kepada orang Melayu dan orang Islam. Dan sudah tentu dia akan mendatangkan satu, alangkan pada masa yang darurat ini pun melihat beberapa tentangan. Cuba bayangkan kalau ini dilakukan sewaktu Parlimen bersidang seperti biasa. Itu yang saya boleh rumuskan secara ringkas lah. Amir pakai undang-undang.
Saya rasa kalau dekat situ pandangan saya lah. Kalau kita lihat kepada kenyataan Menteri Kewangan pada semalam, jelas dia cakap kat situ perkara yang dia risaukan adalah berkenaan dengan 82 bilion. Itu yang dirisaukan. Itu pokok dia. Kalau you baca keseluruhannya, akhirnya kata saling hubung rapat dengan sistem kewangan. Jadi sebarang masalah tak habis urus. So saya kata kalau itu dah nampak, tak payah tunggu Bank Negara. Tabung haji itu perbetulkan terus. Tak perlu masuk. Betulkan terus. Sebab kita dalam darurat. Boleh buat. Dia tak tahu nak buat macam mana kot. Dia tak tahu kot. Takkanlah kita ada yang amat arif peguam negara. Kan? Janganlah. It's insult intelligent tu. Takkanlah tak tahu. Jadi itu saya kata soalan dia, adakah kita ini berkemahuan untuk membuat sesuatu. Kalau kita tidak berkemahuan, sekedar nak main tai chi sana, tai chi sini, itu bukan kaedah dia. Kita nak mencari pembaikan. Bukan? Sama juga macam Menteri Agama. Menteri Agama kata apa? Oh, kita keluar macam-macam lah dia cerita kan. Tapi kenapa tak panggil dialog? Salah ke panggil dialog? Macam Prof cakap tadi, kalau kita panggil dialog, kita dewan-dewan kami berbincang. Soalan yang timbul ni, kami boleh panggil 44 NGO duduk berbincang, cari solusi macam mana. Itu tanpa perlu hanya undang-undang. Kita semua boleh duduk berbincang. Pakar-pakar cendekiawan kita boleh duduk berbincang, berhujah dan sebagainya untuk mencari satu rumusan. Kan? Setelah menimbang tu semua, baru kita keluarkan kenyataan akhbar kita. Kita boleh lakukan, takkan mereka tak boleh lakukan. Ini satu-satu yang pelik bagi saya. Kalau kita orang Melayu boleh berkumpul dalam masa 44 dalam suasana webinar, dalam MCO, tak boleh keluar ni, semua kita boleh duduk berbincang. Saya rasa itu bukan satu kenyataan yang bijak lah bagi saya. Kita di Dewan Melayu, kita lihat itu sesuatu yang aneh. Sebab Perdana Menteri kita yang amat berhormat, Perdana Menteri seringkali kata kita perlu hidup dalam norma yang baru. Dan Alhamdulillah NGO Melayu dan Islam pun dapat duduk bersama dalam norma yang baru. Saya pun setuju Cik Amin. Saya pun setuju sebenarnya kalau kita nak buat pindaan kepada Akta Tabung Haji, inilah masa yang paling bagus, masa darurat, sebab tak perlu ke parlimen, tak perlu panjang lebar kalau kita nak memperbaiki kita punya akta. Tapi sekarang ni tindakan pertama yang dibuat oleh Menteri Kewangan ialah untuk meletakkan tabung haji di bawah Bank Negara semasa darurat. Okey, boleh saya bagi pendapat saya, Armin? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tak boleh nak baca lah apakah objektif politik sebalik ni. Tapi andainya ialah kerajaan mencari sumber kewangan. Sekarang kita tahu they're very desperate, borrowing limit dah tercapai dan dia perlu membiayai bajet COVID. Baru ni dah keluarlah kenyataan daripada orang luar mengatakan kerajaan kita tidak akan mampu mencari wang. Jadi saya daripada Movement for Monetary Justice ataupun gerakan keadaan monetary, kami mencadangkan kerajaan cuma cipta duit tu. Okey, cipta duit dengan accounting entry, credit reserve, debit government operations account. Saya tahu bila saya sebut ni jok inflasi Zimbabwe akan keluar lah. Tapi saya nak tanya, kalaulah tak buat ni dan jawapan dia pinjam daripada bank, hakikat dia bank akan cipta duit baru juga. Dan duit baru tu akan masuk pada ekonomi yang sama. Saya nak tanya pakar ekonomis ni, kalau kerajaan cipta duit, credit reserve, debit operation account menghasilkan inflasi, mengapa kalau pinjam daripada bank cipta duit baru masuk dalam ekonomi yang sama tidak berlaku inflasi? Jadi sebenarnya kecairan sudah jatuh dalam ekonomi. Memang boleh kita letak duit dalam poket pembeli untuk mereka menggerakkan ekonomi. Tetapi maaflah, pakar-pakar ekonomi dia ilmu zaman dulu tu. Di mana bank lends from deposit. There must be investments, there must be savings before investment. Ini ilmu lama. Saya panggil dinosaur economics. Jadi sekarang ni
Saya nak beritahu kepada Tengku Zahrul, junior saya di Malay College Kota dengarlah cakap saya, credit reserve, debit government operations account, the money will not create inflation. Okay, terima kasih Cik Zaid. Kita dah sampai ke penghujung program kita. Jadi sebelum kita tamatkan program kita, saya nak minta semua panel-panel kita untuk bagi kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan kita punya sesi. Saya mulakan dahulu dengan Profesor Bahrom. Okey, pertama sekali terima kasih saudara Armin kerana menjemput untuk rancangan ini. I really enjoyed being a part of with Amir dengan Tuan Zahid. I will still conclude with the same thing. Saya kata I still believe langkah meletakkan di bawah Bank Negara sedikit sebanyak akan menambahkan integriti dan ketelusan. Namun saya ingin bahawa parameter itu diperjelaskan dengan lebih awal. Apakah yang diletakkan di bawah kawal selia dan apakah yang tidak akan diusik. Dan yang ketiga, harus ada jaminan bahawa duit 82 bilion ini tidak akan disentuh kerana itu adalah harta kepada para penabung dan tabung haji itu sendiri. Jangan sesekali ada apa-apa keinginan ataupun prasangka ataupun lintasan, sebarang tu harus jauh sekali. Jadi biar jelas, biar keluar apa kita panggil satu statement, satu announcement yang selari. Bukannya keluar hari Isnin, hari Rabu nak ubah balik, tidak. Jadi jelaskan sebab apa kita nak letak bawah Bank Negara, apa yang kita nak capai. Di setiap itu kita mesti ada outcome. Kalau kita kata kita nak letakkan di bawah penyelian Bank Negara, apa yang kita nak letak bawah penyelian Bank Negara? Kenapa kita nak letak? Apa yang kita nak cari? Output dia tu apa? Apa hasil yang kita persetujui? Dan ini kena jelas dijadikan piagam, charter. Jadi dengan jelas baru insya-Allah kita saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cik Amir, kata-kata terakhir. Saya kata pembaikan itu boleh dibuat secara dalaman dan kita boleh lakukannya sekarang, kan? Dan kepakaran dari Bank Negara itu boleh dimasuk dalam pembaikan akta itu sendiri. Dan ianya boleh dilakukan sekarang. Bagi saya, jangan tunggu lagi. Ayo, baiki akta itu sekarang. Okay, terima kasih Cik Amir. Finally, panel terakhir kita, Cik Zaid. Silakan. Ya, terima kasih. Amin. Okey. Yang pertama saya nak sarankan garanti itu dibuanglah sebab dia tak patuh syariah. Yang kedua, memang perlu sangatlah kita reformasikan akta syarikat. Saya cukup takut tadi. Tiap-tiap paragraf keputusan menteri. Jadi kita kena ubah itu. Yang ketiga, kita harus pujilah tabung haji. Dari segi deposit mungkin problem, dia terdedah kepada penyelewengan, tetapi dia satu-satunya institusi Islam yang melapor di dalam equity. Satu-satu perkara yang terbaik. Jadi oleh yang demikian, ia ialah suatu institusi equity, governance-nya mestilah oleh institusi yang pakar dalam governance equity, sama sekali bukan Bank Negara. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Zaid. Jadi kita dah sampai ke penghujung program kita. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Bahrom, kepada Saudara Amir Hamzah Karim dan juga kepada Tuan Zahid Aziz. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa satu malam, hampir 2 jam bersama kita untuk berbincang tentang soal tabung haji ini, dan saya nak ucapkan terima kasih. Dan kepada penonton semua, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan kepada satu lagi episod Apa Kata Pakar. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amrin. Terima kasih Prof. Minta maaf lah ada terkasar. Jemput datang ke Dewan Melayu untuk kita sama-sama bincang. Baik. Boleh insya-Allah.